Baik, hari ini sebelum kita teruskan pembelajaran kita seterusnya, okey, cikgu nak ulang balik semula. Kita ulang banyak kali supaya kita ingat. Okey, apa yang kita belajar dalam teori graf ni, perkara pertama kita kenal pasti bucu. Okey, perkara pertama kita kenal pasti bucu. Okey, bucu ini dilabel dengan V. Okey. Okey, kalau tengok Raja, nanti kita boleh tahu bucu yang mana. Okey. Dan yang kedua kita tahu tepi. Tepi ini dilabel dengan E. Okey. Dan di setiap tepi tu nanti kita boleh kira darjah. Okey. Darjah pula ialah pengiraan dia ada rumus iaitu 2 kali bilangan tepi. Bilangan darjah tu Okey. So kalaulah dekat rajah ni cikgu lukiskan contoh dia gini. Okey. P Q R S T. Okay, so PQRST ini merupakan bucu. Kalau kita label dia macam gini. PQRST. Okay, tepi dia pula, okay, adalah yang garisan yang kita sambungkan di antara PQ dan seterusnya. Tengoklah kepada soalan tu kan, bentuk soalan tu. Okay, kalau macam gini, kita nak senaraikan E dia adalah, caranya ialah, okay, macam gini. Okay, P pergi kepada Q. P, Q. Lagi, P, R. Lagi, R, S. S, T. T, Q. Atau Q, T pun boleh. Okay, itu pasangan-pasangan tepi. Okey. Okey, seterusnya kita belajar juga iaitu yang baru kita belajar, okey, graf ni dia ada dua jenis graf iaitu graf mudah dan graf lagi satu bukan mudah tapi kita panggil graf berbilang tepi ataupun graf gelong. Okey. Yang dimaksudkan graf berbilang tepi, contoh. Okey, contoh. Okey, contohnya ialah Q dengan T ni ada dua garisan. Ini dipanggil berbilang tepi. Dan mungkin ada gelong di R. Okey, R ada gelong. Ni kita panggil gelong. Okey, gelong ni biasanya bulatan di salah satu bucu lah. Okey, itu dia. Okey, dalam graf mudah dan berbilang tepi ini, kita ada dua bentuk lagi iaitu kita panggil graf terarah dan graf tak terarah. Tak terarah. Okey. Yang kita baru belajar dia. Okey, graf terarah ni nama pun terarah. Maksudnya dia mempunyai anak panah, ada arah dia dari mana ke mana. Okey. Okey, dan selain itu kita juga tahu graf mudah dan berbilang tepi ini, kita baru belajar dia merupakan graf berpemberat. Okey. Satu lagi, graf tak berpemberat. Okey, apa dimaksudkan dengan berpemberat ni? Dia ada apa? Ada nilai dekat tepi dia. Okey, ada nilai di tepi dia. Okey, contohnya. Okey, untuk hari ini kita sambung pada subgraf. Okey, subgraf. Okey, subgraf tu apa? Subgraf ni merupakan dikata sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula. Tanpa ubah kedudukan asal bucu dan juga tepi. Okey, maksudnya dia sebahagian daripada graf tu. Okey, satu graf besar mungkin dipecahkan kepada satu subgraf. Okey, di mana kedudukan asal bucu dengan tepi tidak diubah. Okey, kita tengok terus pada bentuk dia. Okey, kita tengok contoh yang ke-9. Okey, contoh yang ke-9 ni dia kata tentukan rajah 1, 2, 3 dan 4 ni subgraf bagi graf G ataupun tidak. Okey, tengok graf G ni. Dia dah bagi graf G kat sini. So, rajah 1. Tengok dia ada bucu P pergi kepada S dengan tepi dia di label E5. Okay, tengok graf asal. P pergi S, tepi dia E5. Sama kan? Okey, sama, tak ada ubah apa-apa. Maka ini, darjah 1 ini kita panggil
dia merupakan subgraf. Okey, ya, dia merupakan subgraf kerana pasangan tepi dia sama. Okey. Okey, yang kedua, kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, tengok PQE1. Betul tak? PQE1, betul. PSE5, betul tak? PSE5, betul. Okey, kat sini. Dia ada gelong, dekat P ada E2. Dekat P, E2. Tapi kat sini tak ada. Dia hanya ada gelong di Q. So, ini tak sama dengan graf J. So, kita tak boleh katakan dia subgraf. Tidak. Dia bukan subgraf. Kerana apa? Gelong E2 sepatutnya dekat Q sini. Okey, tapi rajah ni dilukis dekat E2. So, itu bukan subgraf. Okey. Okey, next. Kita tengok pula yang ketiga. Okey. Okey. Yang ketiga. P pergi S dengan tepi dia E3. P pergi dengan S E5. Terang-terang. Memang salah. Sini E3. Sini E5. Tak sama. So, tak boleh dikatakan subgraf. Okey. Okey. Last sekali pada rajah 4. Tengok. Adakah setiap satu tu sama? Kamu tengok PS E5 betul. SR E4 betul. PQ E1 betul. QR E2. E2. Sedangkan soalan ni E3. Dekat J. So, dia tak sama. Terbalik. Kat sini E3. Sini E2 pula. So, dia tak sama. Tidak. Dia bukan subgraf. Okey. Mudah aja. Dia macam sebahagian daripada graf asal. Cuma kita kena perhatikan bucu dengan tepi dia sama atau tidak. Okey. Kalau sama, dipanggil subgraf. Kalau tidak, dia bukan subgraf. Okey. Baik, kita pergi kepada seterusnya pokok. Sebelum ni subgraf, ini pokok. Pokok ni pula dia sebahagian pula daripada subgraf. Okey, dia sebenarnya subgraf daripada satu graf yang besar lah. Dia merupakan subgraf, tetapi subgraf yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Apa dia? Okey, pokok ni syaratnya dia mestilah graf mudah. Graf mudah maksudnya tanpa gelong atau berbilang tepi. Dia tak boleh ada berbilang tepi, tak boleh ada gelong. Okay, next yang kedua, bucu dia mesti, semua bucu mesti berkait. Kena tengok satu-satu. Okay, dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahajalah. Okay, dia tak boleh ada dua tepi. Okay, yang paling penting kamu kena tengok ialah, tengok. Bilangan bucu, bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Bilangan tepi dia adalah bilangan bucu tolak 1. So, kalau tepi dia ada 6, so bilangan bucu dia mestilah 7. Okay. So, bucu lebih 1 daripada tepi. Tepi kurang 1 daripada bucu. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, tengok ni. Okay, rajah 1 merupakan suatu pokok. Kerana apa? Okay, dia kata kerana semua bucu berkait. Nampak tak? A dia ada terkait dengan B, B ada terkait dengan C, C terkait dengan D, D terkait dengan E. Dia bukannya macam ni. Okay, contohlah cikgu tunjuk apa maksud yang terkait tu. Mungkin kamu tak nampak kan? Okay, so dia katakan macam ni. A, B, C, D, E. Okay, A pergi dekat B, B pergi dekat C, C pergi dekat D. Dah. E ni tak disambungkan ke mana-mana. Tak ada tepi mana-mana. Itu kita cakap tak terkait. Okay. Okay, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Macam ni lah. Tengok satu tepi. Antara E dengan D. Antara B dengan C satu. Dia tak ada boleh tambah lagi satu dua. Tak boleh. Okay, sebab dia graf mudah. Bukan graf berbilang tepi. Okay, tengok. Bucu 5, tepi dia 4. Okay, tengok. Bucu 1, 2, 3, 4, 5. Dan bilangan tepi dia pula 1, 2, 3, 4. Okay, betul. Okay, so dia mesti tepi dia kurang 1 daripada bucu. Okay. Rajah 2 bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Okay, tengok Pertama sekali kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5. Bucu dia 5. Tepi dia
1, 2, 3, 4, 5 juga. Okey, tak boleh. Dia mesti apa? Kalau bucu dia 5, tepi dia berapa? Tepi dia mesti berkurang 1 iaitu 4. Dan terang-terang ini bukanlah pokok. Okey, ini bukanlah pokok. Okey. Baik, kita tengok contoh 10. Okey, berkaitan dengan pokok. Okey. So, kena pasti sama ada graf yang di bawah ni dia pokok atau bukan pokok. Okey, soalan A pertama sekali. Okey, penyelesaiannya kita tengok dia kata bukan pokok. Okey, kamu tengok je kamu dah boleh tahu dia bukan pokok. Kenapa? Pertama sekali, kamu tengok bucu dia 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu 6. Tapi tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap ada lebih lagi 7. Tak boleh. Sepatutnya kalau bucu dia 6, tepi dia sepatutnya berapa? 5 sahaja. Dia tak boleh 7. Dia mesti berkurang 1 daripada bucu. Okey, yang B. B ini adalah pokok. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia punya ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nampak tak? Kalau kamu tengok kat sini, bentuk dia bentuk terbuka. Dia tak akan tertutup bentuk dia tu. Okey, tak akan tersambung semua. Mesti dia ada tenganga kat mana-mana. Okey, supaya kat situ bilangan tepi dia akan berkurang daripada bilangan bucu. Okey. Okey, yang C pun juga pokok. Okey, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tepi dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, D nampak terbuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu dia 6. Tepi dia kita kira. Okey, tepi dia 1, 2, 3, 4. Dia berkurang tetapi berkurang sebanyak 2. Tak boleh. Okey. Ini lagi satu bila dia tak cukup bilangan tepi ni bermaksud ada yang tidak terkait. Iaitu apa? Iaitu R dengan T ni. Dia antara 2 je. Dia tak terkait dengan yang lain. Terasing. Okey, jadi untuk D ni dia adalah bukan pokok. Okey. Okey, tengok pula contoh 11 dalam buku teks. Dia suruh kita lukis pokok. Okey, lukis pokok dengan syarat-syarat yang dia dah bagi. Sama ada dia bagi bilangan bucu atau bilangan tepi. So, kamu kena ingat keywordnya ialah apa? Keywordnya ialah bilangan bucu. Okey, adalah sama dengan bilangan ni. Bucu kalau dia ada 5, tepi dia ada 4 berkurang 1. Okey, pegang pada ni. Okey, tepi kurang 1 daripada bucu. So, soalan A, bucu 6. So, automatik kita kira tepi dia 5. Macam mana nak lukis, cikgu? Terpulang. Sebab itulah soalan ni. Soalan ni banyak sangat jawapan pelajar. Skema jawapan pelajar pelbagai dan cikgu kena tengok satu-satu. Adakah betul atau tidak. Okey, yang penting ada bucu 6. Okey, kalau macam ni dia buat 1, 2. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan setiapnya daripadanya terkait. Okey, tepi dia 5. Jadikan semua kena pada setiap bucu. Okey, tak kisah bentuk macam mana sekalipun. Okey. Sama juga dengan soalan B. Kalau bucu 8, tepi dia 7, dia buat macam ni. Okey. Boleh tak? Contoh cikgu lukis kat sini. Cuba kamu tengok. Boleh tak cikgu lukis macam ni? Bucu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh Dan cikgu nak pastikan tepi dia 7. Okey, 7. Nak buat macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh tak macam tu? Okey? Yang penting semuanya terkait. Okey? Tak jadi masalah bentuknya macam mana asalkan semuanya terkait. Okey? Begitu juga dengan soalan C dengan D. Okey, kalaulah dia bagi tepi, tadi dia bagi bucu. Dia bagi tepi. Tepi 4, bucu mesti lebih besar 1 iaitu bucu 5. Jadi kamu lukislah bucu 5 dulu. Okey, jadi ada pelbagai bentuk ni sebenarnya terpulang. Okey. Dan di tepi 9 bucu dia 10. Okey, kalau cikgu tulis 10, cikgu buat macam gini pun tak jadi masalah. 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Cikgu nak 9 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey? Boleh. Okey, asalkan dia terkait semua bucu. Okey, contoh 12. Soalan ini meminta kita melukis 2 pokok. Lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Nak 2 So, ini graf diberikan. Kita lukis 2 pokok. Apa syaratnya? Mesti bucu dia masih kekal. Okey. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. So, bucu dia ada 5. Berapa tepi dia? Tepi dia mestilah 4. Okey. So, kita lukis dulu dengan kedudukan bucu yang sama. Okey. Okey. Macam mana kita nak lukis ni? Ambil mana-mana sahaja untuk dijadikan tepi. Boleh tak cikgu buat macam ni? 1, 2, 3, 4. Okey? Boleh kan? Asalkan semuanya kena. Okey. Kalau cikgu buat lain sikit boleh tak? Contohnya macam ni. Bucu dia tak sama. Kita tak boleh kurangkan bucu Okey. Okey. Cikgu nak dia 4 macam ni. 1, 2, 3, 4. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Asalkan dia terkait semua. Tak ada yang tercecer kat situ. Okey? Okey. Macam tu juga dengan soalan B. Okey. Cikgu buat. 1. Okey. Ni. Ini. Okey, tengok dia punya bucu untuk soalan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tepi dia mesti ada 5. Okey, tepi dia ada 5. So, kalau kita sambungkan, macam mana kita nak buat 5? Okey. 1. 2, 3. Okey. 4. 5. Okey. Asalkan dia terkait. Okey. Yang lain, cuba. Bentuk lain pula. Okey. Okey, kita sambungkan dia. Yang penting ada 5. 1, 2. Okey. Ni, boleh tak? 3, 4, 5. Pun boleh. Okey, mana-mana sahaja. Asalkan semuanya terkait, tak ada yang tercecer, bilangan bucu dia lebih 1 daripada bilangan tepi.